Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat yang pertama dalam risalah yang dibekalkan kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah julung-julung surah yang diturunkan dengan sempurna daripada awal hingga ke akhir surah. Ini di antara kelebihan suratul Fatihah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Fatihah ini secara sempurna 7 ayat. Daripada awal surah sehinggalah ke akhir surah. Surah yang diturunkan selepas surah Al-Mudaththir. Masalah penyusunan surah ini adalah benda tauqifi daripada Nabi. Walaupun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, hak turun mula-mula, tapi Nabi perintahkan para sahabat letak surah ini di tempat sekian-sekian, ayat ini di tempat sekian-sekian. Kita nak pertikai itu bukan kerja kita. Benda tauqifi daripada Nabi SAW. Yang ketiga, kata dia surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah, kerana ianya diturunkan sebanyak 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Ini di antara istimewanya suratul Fatihah. Kalau surah lain, ayat lain turun sekali, sama ada dia Makkiyah ataupun Madaniyah. Tapi Al-Fatihah ini, sebagaimana disebut dalam kitab Manarul Huda lil Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Al-Ashmuni, kata dia Makkiyah, Madaniyah. Suratul Fatihah ni Makkiyah pun dia, Madaniyah pun dia. Apa dia Makkiyah? Sama ada dia turun di Mekah ataupun turun sebelum daripada hijrah. Madaniyah, yakni turun di Madinah ataupun selepas daripada hijrah. Ayat itu dikenali termasuk dalam golongan ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Li'annaha nazalat marratain. Disebut dalam kitab Manarul Huda, kata dia li'annaha nazalat marratain, kerana suratul Fatihah ni turun sebanyak 2 kali. Ni yang membuktikan kelebihan kebesaran suratul Fatihah. Bila? Marratan bi Makkah hina furidatis salah. Sekali turun di Mekah bila mana difardukan salat kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu kali yang pertama turun di Mekah. Wa marratan bil Madinah. Sekali pula untuk kali yang kedua turun di Madinah Al-Munawwarah. Bila? Hina huwilatil qiblah. Di saat dipaling, diubahkan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa di bumi Palestin ke arah Masjidil Haram di Mekah. Kita baca dalam sejarah bagaimana Nabi keluar daripada Mekah, Nabi pergi duduk di Madinah, Allah perintah Nabi sembahyang hadap muka ke arah Masjidil Aqsa di Madinah. Yang mana Masjidil Aqsa ini juga merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Dengan harapan orang Yahudi akan menerima Islam bila Nabi sembahyang hadap kiblat ke arah mereka. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Nabi dicerca oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kata kepada Nabi, tengok Muhammad bawa agama baru lain daripada agama kami, tapi sembahyang hadap muka ke arah kiblat sama dengan kami. 16 bulan, 17 bulan Nabi sembahyang dalam keadaan menghadap muka ke arah Masjidil Aqsa. Akhirnya turun perintah Allah supaya kiblat itu dipalingkan ke arah Masjidil Haram di Mekah. Di saat Nabi sedang sembahyang zuhur pada rakaat yang kedua, dalam keadaan rukuk, turunlah wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dalam peristiwa ini juga, berdekatan dengan peristiwa ini juga turunnya surah Al-Fatihah buat kali yang kedua. Sebab tu para ulama kata surah Al-Fatihah ini Makkiyah pun dia, Madaniyah pun dia. 2 kali dia turun. Subhanallah. Ini di antara kebesaran kelebihan suratul Fatihah berbanding dengan surah yang lain. Mengandungi 141 huruf dan 14 kali syaddah. Ni yang perlu kita jaga tuan-tuan. Syaddah. Iyyaka Rabbi. Asal bagi syaddah tu adalah 2 huruf. Iyyaka. Hamzah kasrah. Ya. Ya yang pertama tu mati. Ya yang kedua berbaris fathah. Sebab tu kita kena tekan pada huruf-huruf yang bersyaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbi. Jangan longgakkan. Bagaimana kita baca dalam suratul Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pegang lama di situ pasal apa? Ba hak mula-mula tu ada syaddah. Wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hak tu kita lepas terus pasal apa? Pasal tak ada syaddah di situ. Asal bagi syaddah adalah 2 huruf. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris.
Kalau kita longgak, kita gugur satu huruf. Gugur satu huruf, tidak sah Fatihah kita kerana kita menghilangkan satu huruf dalam suratul Fatihah. Bagaimana dengan keadaan sembahyang kita? 14 kali syaddah ini tidak boleh kurang satu huruf atau satu syaddah pun dalam pembacaannya. Ni yang kena jaga. Ni yang kena jaga. Silapnya kita hari ni pasal kita mengaji Quran dengan tok nenek kita dulu ni. Bila mengaji dengan tok dulu sampai lam yakunil ladzi, buat puluk kunin. Pasal apa? Lam yakunin. Orang tua kata kena buat puluk kunin, tak tahu ambil daripada mana. Bunyi lam yakunin, buat puluk kunin. Kita pun buat puluk kunin. Lepas pada tu tak mengaji dah. Kok nak mai cari tok-tok guru apa betul balik Fatihah kita, apa betul balik bacaan Quran kita ada. Quran ni jarang sangat duduk dengan kita tuan-tuan. Bila? Duduk pun gagah bulan puasa, bulan Ramadan ni Quran duduk dengan kita. Ni tak berapa hari lagi nak masuk Ramadan dia kelang kabut lah cari Quran. Hak tinggal setahun dah berdebu habis Quran. Kadang-kadang IJK masjid nak buat majlis tadarus pun pening kepala fikir macam mana nak buat ni, nak cari orang baca Quran, tak ada dalam kampung ni. Tu imam kata kita rasuah. Buat iklan, siapa-siapa masuk kumpulan tadarus tahun ni dapat duit RM50 kain plekat selai. Orang hak baca pun dia kata, "Oh, cantik kain plekat tak kena beli dah tahun ni. Dapat duit raya pula RM50, aku pun nak masuk." Kawan tak erti baca Quran. Tadarus pula buat lepas tarawih tuan-tuan 10.30 baru mula, pukul 11 baru mula. Kawan hak mula-mula ni baca lancak lah. Mai tang dia ni hak tak biasa baca Quran ni duk awala ya'lamu. Kawan sebelah kata pukul berapa nak habis, sok lagi pun tak habis lagi. Tegak pergi sekali. Awala ya'lamuna anna Allah. Boleh pergi. Awala ya'lamuna anna ya'lamu tak boleh pergi dah. Kawan sebelah tepuk lantai. Kecil-kecil tak mahu nak mengaji, besar-besar menyusah ke orang. Menyebai malam tu malah esok tak mai dah. Kalau mai pun dia duduk di hujung-hujung masjid. Orang tanya dia, "Pak Long, awak tak pergi baca dengan mereka?" Payah baca dengan buat-buat tu. Saya aku baca tak betul, saya aku baca tak betul. Tak betul itu akulah, dia kata. Baik aku baca seorang-seorang semua betul. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Quran duduk dengan kita setahun sekali masa tu je. Bila pula Quran duduk dengan kita? Tuan-tuan baca dalam surah Abaq baru ni. Di pejabat manakah kena kacau dengan jin dan sebagainya. Panggil Tok Bomong ni tak tahu nak habaq dah. Berapa puluh orang tak boleh selesai masalah. Bila wartawan tanya hari ni, lepas tu lah ni buat macam mana? Dia kata kami pasang ayat Quran. Oh, bila kacau kena dengan jin baru nak baca Quran. Sebab tu bila kita tengok Quran, Quran tu tak boleh jadi benda yang lembut di lidah kita bila kita membacanya. Dia perlu kepada latihan. Dia perlu kepada mulazamah dengan dia. Kita sentiasa dengan Quran, baca selalu, lidah kita walaupun lidah orang Melayu, lidah Jawi, tapi bila kita selalu baca Quran, sambil kita mengaji, kita dengar daripada keset-keset, dia akan membentuk lidah kita untuk membaca dengan baik. Tapi kalau setahun sekali baru kita baca, susah. Penting, perlu kepada latihan. Baik, kemudian kata dia, suratul Fatihah mempunyai 7 nama. Ini dalam risalah kita ni. Bila dirujuk dalam kitab tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia menjelaskan di situ bahawa pendapat daripada Imam Al-Qurtubi, laha 12 isman. Fatihah ni ada sampai 12 nama. Bila nama banyak tuan-tuan, sebagaimana kita mengaji dalam kaedah kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya Tuhan empunya nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Berdoalah, serulah dengan nama-nama itu. Fatihah juga dalam risalah kita ni dia bawa 7 di sini. Bila kita rujuk dalam kitab tafsir yang lain, pendapat Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa ada 12 nama. Sebagaimana dibawa dalam risalah kita ni, suratul Hamd, suratul Kanz, suratul Kafiyah, suratul Masani, suratul Salah, suratul Ummil Quran, suratul Fatihatil Kitab, dan ditambah lagi suratul Ummil Quran, suratul Quranil Azim, suratul Syifa, suratul Ruqyah, dan suratul Asas. Ini di antara nama-nama yang digelar untuk suratul Fatihah. Banyak nama itu menunjukkan mulianya Tuhan empunya nama. Banyak nama itu menunjukkan mulianya Tuhan empunya nama. Surah ini dinamakan Al-Fatihah. Fatihah makna apa?
daripada kalimah Fatihah, pembukaan kepada kitab suci Al-Quranul Karim, kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Suratul Fatihah duduk di depan sekali. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran, dan Ummul Kitab, dan menjadi intisari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, asasul kutub Al-Quran. Asas ataupun dasar kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab samawi, kitab yang turun daripada langit ini adalah Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah, dan asas seluruh isi kandungan Al-Quran itu terkandung dalam suratul Fatihah. Wa asasul Fatihah, dan seluruh isi kandungan Fatihah itu, kesimpulan dia, rumusan dia terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Betapa besarnya Bismillahirrahmanirrahim, betapa besarnya suratul Fatihah. Seluruh isi kandungan kitab-kitab yang Allah turunkan daripada langit terkandung dalam suratul Fatihah, terkandung dalam Quran. Seluruh isi kandungan Quran itu terkandung dalam suratul Fatihah, dan seluruh isi kandungan Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-8 kata dia, surah ini juga dinamakan As-Sab'ul Mathani, yang membawa maksud 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang, kerana ayat-ayatnya diulang-ulang bacaannya pada setiap rakaat salat. Dikatakan Sab'ul Mathani. Pada malam Isra' dan Mi'raj pun Allah sebut kepada Nabi, aku beri kepada kamu 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Dalam Quran pun Allah sebut, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah beri kepada kamu 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang dalam sembahyang. 4 rakaat kita sembahyang Zuhur, 4 kali kita ulang Fatihah. 3 rakaat kita sembahyang Maghrib, 3 kali kita ulang Fatihah. 23 rakaat kita sembahyang salat sunat tarawih bersama dengan witir, 23 kali kita ulang suratul Fatihah. Tak sah sembahyang kita kalau tak baca suratul Fatihah. Ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya suratul Fatihah ini, betapa agungnya suratul Fatihah ini. Tidak mempunyai 7 huruf hijaiyah. Yang 7 huruf ini kebetulan menjadi panggilan nama kepada 7 jenis siksaan neraka. Bila dikaji, dilihat dalam suratul Fatihah ini rujukan daripada kitab sama ada dalam Manarul Huda ataupun Haqqut Tilawah. Sebagaimana disebut dalam suratul Fatihah ini tidak mempunyai 7 huruf hijaiyah. Yang 7 huruf ini menjadi pangkal kepada 7 jenis siksaan api neraka. Thubur, yakni hancur lebur. Jahannam, rasa binasa. Khalidin, kekal selama-lamanya. Zamharir, yakni sejuk kaku. Syaqawah, aneka siksaan. Zulmah, gelap gelita. Dan fariqah, pecah berkecai. Bila kita kaji balik dalam suratul Fatihah, rupa-rupanya ini di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat satu-satu benda tu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, tidak terdapat huruf-huruf ini yang kebetulan surah ini, huruf ini menjadi pangkal kepada 7 jenis aneka siksaan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit sebanyak tentang muqaddimah. Kemudian kata dia mengandungi 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ittifaq segala ulama, segala imam bahawa Fatihah ni tak boleh kurang daripada 7 ayat. Tak boleh kurang daripada 7 ayat. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim dikira satu ayat atau ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Sebab tu kita yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, Bismillah itu adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Tuan-tuan buka dalam mushaf kita ni, mushaf yang ada pada kita hari ini, tuan-tuan buka pada Bismillahirrahmanirrahim, habis di Bismillah dia buh siap-siap. Ayat nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim, akhir dia buat bulat nombor 1 dah. Menggambarkan kepada kita bahawa Bismillah itu termasuk dalam satu ayat dalam suratul Fatihah. Tak baca tak sah sembahyang kita kerana tidak cukup bilangan ayat. Baik, dari segi pengiraan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dikira satu ayat atau ayat yang ke-7. Cuba perhati tuan-tuan. Baik, dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang berpegang dengan mengatakan Bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga. Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ayat yang ketujuh. Ini dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Bismillah dikira sebagai satu ayat. Baik, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tu imam tak baca bismillah dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus kepada Alhamdulillah. Habis tu dia kira atas mana ayat yang ketujuh? Adakah dia hanya dibaca 6 ayat? Tengok di bawah tu. Mazhab lain menetapkan 7 ayat juga tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kena faham. Tetapi siratal ladzina an'amta 'alaihim dikira satu ayat atau ayat yang ke-6, dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dikira satu ayat pula atau ayat yang ke-7. Maknanya macam mana tuan-tuan? Bismillah tu sunat je bagi mereka. Bagi mereka yang tidak mengira bismillah sebagai satu ayat, kalau tuan-tuan buka dalam mushaf lain, bacaan Warash dan sebagainya, memang tak ditulis nombor 1 pada bismillah. Dia kira pada alaihim yang pertama itu sebagai ayat yang ke-6. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat yang kedua. Maliki Yaumiddin, ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6 di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6 di situ. Ada, bila kita buka mushaf depa akan ada di situ tanda bulat berhenti nombor 6 di situ. Ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ayat yang ke-7 dalam suratul Fatihah. Bagi mereka yang tidak mengira bismillah sebagai satu ayat daripada suratul Fatihah. Kesimpulannya, ittifaq sepakat semua ulama, Fatihah ni tak boleh kurang daripada 7 ayat. Dalil jelas Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Cuma berlaku khilaf dari segi bismillah tu kira ataupun tidak. Siapa-siapa yang kira siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat panjang tu dikira satu ayat saja. Siapa yang tak kira bismillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ dikira ayat yang ke-6. Di situ dikira ayat yang ke-6. Baik. Tengok dalam kotak jadual kita tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Jaga hamzah dengan ain. Makhraj dia duduk dekat-dekat. A'udzu. Takut dua-dua jadi ain, takut dua-dua jadi hamzah. A'udzu, a'udzu, a'udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi ada lenggok sikit tuan-tuan, baru dengar bunyi orang Arab baca. Ni kadang-kadang bila baca dalam radio ni, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu dah ni kalau tak belah kok diang belah mana orang ni. Hak dia ambil dengan tok nenek dia 60 tahun, 70 tahun, 30, 50 tahun dulu, hak itulah dia baca. Bukan salah tok nenek kita tak, kerana tok nenek kita dulu ajak Quran lah, kita boleh Quran. Tapi silapnya kita tak apa betul balik. Salah tu tak salah, tapi dengar lemak tu tak ada. Wa ma ubarri'u nafsi, buka. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Tidak ada lemak lahjah Arabiyah tu, tak ada. Cuba lenggok sikit. Wa ma ubarri'u nafsi
Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Kita pun kalau berjalan kaki tegak, orang kata, tak elok jalan. Cuba jalan relax aja, baru nampak cantik lemaknya. Begitu juga dengan Quran, kalau terlampau tegak. Kaedah dia balik kepada 3 kaedah asas. Saya ingat masa duduk mengaji di Kelantan dulu, Tok Guru bagi basic 3 benda. Baris ni dia tak lari daripada fathah, kasrah dan dhammah. 3 benda ni. Bila fathah makna buka. Ma, iyyaka, wa ma. Jangan terlampau tegak. Tak cantik. Baris dia tak lari daripada 3. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah makna buka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ indikator ataupun tempat ukuran dia. Kasrah pecah i tambah terlampau dhammah bukan o tu rempah cak o i u itu ukuran dia. I u bukan o tu tak sampai. Mana bila mana kita balik, kita ukur bacaan kita di situ. I u Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha, bukan sayaqulus sufaha minan nasi ma walla, tu terlampau tegak. Ubah. Sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha bukan 'alaiha. Tu kita mengaji kampung dulu. Lah kita dah tahu apa baiklah. Balik lagi start kereta, duduk dalam kereta, berlatih i u sementara nak sampai rumah kita tu, dan insya-Allah lekat dalam diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz isti'azah. Itu lafaz isti'azah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ni kita ada lagi. Ini secara ringkas, secara apa ni, sekali lalu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Hamzah tu hamzah wasal, dia tak berbaris. Orang suruh baca bila pun kena bunyi fathah. Kalau nak mula di dia. Gerak tengah malam kan, kita tengah duduk masak kan, orang kata ni tolong baca saat ni. Alhamdu, tak boleh baca ulhamdu ataupun ilhamdu. Kecuali lah kalau kita wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamzah wasal ni dia akan berjangkit dengan baris yang sebelum dia. Tapi bila mula di dia ada alif lam, mesti mula dengan fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, satu benda yang saya nak beri kepada tuan-tuan. Kita tengok dalam mushaf kita tu lafaz kalimah Allah ataupun lafzul jalalah Allah. Kalau tengok dalam kaedah resam Osmani, lafaz kalimah lafzul jalalah ini tidak diletakkan alif kecil di atas lam. Alif, lam, lam, ha, atas lam tu dia bubuh syaddah, dia bubuh fathah aja, dia tak bubuh alif kecil tegak macam tu. Pasal apa? Memang kaedah dia pada lafzul jalalah ini hanya dibubuh baris fathah. Baca berapa harakat? Baca tetap 2 harakat. Kenapa dia tak bubuh alif mat di situ? Kerana nak membezakan di antara lafzul jalalah Allah dengan Allata, nama Tuhan bagi orang-orang jahiliah dulu. Orang jahiliah dulu bila dia buat kerja, kita baca bismillah, dia baca bismillata wal uzza. Jadi kalimah Allata itu ada alif kecil di atas dia. Allah lafzul jalalah dari segi dhabtul Quran, penandaan Quran, dia tak bubuh alif kecil, alif mat. Tapi baca tetap dengan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat di situ. Walaupun tak ada tanda alif kecil. Itu kena ambil perhatian. Alhamdulillahi. Lahi. 2 harakat tu. Tuan-tuan tengok dalam mushaf Osmani, tak ada pun tanda mat di situ. Memang tak ada tanda mat. Dia khusus untuk lafzul jalalah, dia tak bubuh tanda mat di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi. Syaddah. Tekan. Bagi kemas sikit. Pasal apa? Pasal asal bagi syaddah ni 2 huruf. Kalau tuan-tuan longgak Rabi, tuan-tuan dah buang 1 huruf. Buang 1 huruf, tidak sah Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rabi jadi ringan. Bila ringan tidak ada syaddah. Lawan tasydid apa dia? Takhfif. Kita meringankan huruf itu, makna kita menggugurkan satu huruf yang pada asal. Eja asal Rabbi macam mana? Ra-ba-ba. Ba mula-mula tu sukun, ba kedua tu baris kasrah. Sebab tu diidghamkan jadi satu, bubuh tanda syaddah. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Jangan dalam sangat. Kita ni mentang-mentang lah orang Kedah. Banyak a' baca hutang ain boleh tekan sampai bawah. Dia makhraj di tengah-tengah. Halqum kita ni dibahagi kepada 3 bahagian. Halqum kita ni huruf-huruf halqi. Izhar halqi berapa huruf? Ada 6 huruf. Dibahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, aqsa, paling bawah sekali. Paling bawah sekali dia hampir dengan dada. Keluar daripada huruf apa? Hamzah dengan ha. Ni bawah ni. Rengkung kita ni, batang leher kita ni, menghampiri dada kita ni adalah kawasan paling rendah. Hampir dengan dada, di sini keluar huruf ha dengan hamzah. Naik atas sikit keluar huruf ain dengan huruf apa? Ha, ha, ha. Kha dengan ghain atas sekali kan? Ain dengan ha keluar di pertengahan. Jadi di situ sudahlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Jangan tekan sampai bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak payah mana bawah. Tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'lamun. Dengar bacaan Khalil Husari. La'allakum ta'lamun. La'allakum ta'qilun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak payah sampai iyyaka sampai bawah. Tak payah. Tak payah. Bukan situ makhraj dia. Al-alamin. Tuan-tuan tengok dalam mushaf, Al-alamin ditulis dengan tanpa alif lepas daripada ain. Betul tak? Macam mana dalam risalah kita tu? Betul lah. Dari segi kaedah resam Uthmani, bila Sayyidina Uthman himpun balik Quran buat kali yang ketiga. Quran masa zaman Nabi pun tulis dah, tapi duk selerak tak himpun. Mai zaman Abu Bakar ni berlaku ramai para sahabat ni mati yang huffazul Quran, yang mengapai Quran, mati dalam peperangan Yamamah. Sayyidina Umar minta beri cadangan kepada Abu Bakar, Quran mesti dihimpunkan. Himpun balik Quran tapi tak ditulis mengikut satu kaedah yang boleh menyatu padukan bacaan. Mai zaman Sayyidina Uthman berlaku fitnah. Bila berlakunya banyak bacaan ni, qiraat dan sebagainya, hak nu tuduh kata bacaan kau ni tak betul, bacaan kau ni tak betul. Sayyidina Uthman himpun balik buat kali yang ketiga, yang dikenal dengan resam Uthmani sampai ke hari ini. Pada masa penghimpunan ataupun himpunan Quran buat kali yang ketiga tu, Sayyidina Uthman dia ada satu kaedah penulisan yang telah ditetapkan pada zaman dia. Di antaranya apa dia? Dia buang alif yang boleh meringkaskan penulisan. Seperti pada kalimah al-alamin ini, lil ikhtisar, untuk meringkaskan penulisan. Lepas ain tu dia tak tulis alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepatutnya kalau eja biasa, alif lam ain alif. Sebab 2 harakat di situ. Tapi kaedah resam Uthmani dia buang alif. Bila buang alif, depa kata kena ganti balik. Tak ganti balik sekali orang baca tanpa mat, maka dibubuh alif kecil menggantikan alif yang dibuang. Sebab tu tuan-tuan tengok lepas ain sebelum lam tu ada alif kecil duduk berdiri tu. Menunjukkan bacaan di situ 2 harakat. Ada alif asal yang dibuang dari segi penulisan. Tu kena jaga. Alhamdu. Jaga nah, bukan alhamdu tapi alha. Buka sikit engkau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita mengajak anak-anak kecil kita nak beza antara ha dengan ha. Ha tu ha mana? Ha pedas ke apa kata? Ha tu ha mana? Ha hantu. Ha. Budak-budak. Tu cara mengajak budak-budak. Orang tua takkan kita nak mengajak lagu tu kot. Sesuai dengan budak-budak dia suka mengaji sambil dalam keadaan dia main. Ar-Rahma. Ar-Ra. Takrir pada ra. Ar-Ra. Takrir ni apa? Berulang-ulang. Macam kita duk panggil yang kampung tu. Tu berulang-ulang, tapi tak maulah banyak dalam medra tu. 2 ke 3 kali je. Ar-Ra. Tu dikatakan takrir. Sifat berulang-ulang. Hujung lidah tu dia bersentuh kepada makhraj, dia berulang 2 ke 3 kali. Ar-Ra. Ra tebal pasal dia bagi fathah. Ar-Rahmanir Rahim. Ni nah, bukan nu nah. Kalau kita silap sebut baris tu jadi nu. Salah tuan-tuan.
Ar-Rahmanir Rahim. Him, jangan him. Kadang-kadang kita ni seronok tiru Mekah. Tak apalah tiru tu. Tapi tiru Mekah tak sengau. Betul tu pun kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gagah kepik hidung nak bagi keluar kot. Ar-Rahmanir Rahim. Mekah Saudi tak sengau tu pun. Kita lebih sengau pada Saudi lagi. Nak pula malam tu orang puji dia kata bunyi macam Mekah. Malam esok dia sengau lagi tu la ilaha illallah. Khayshum ni, makhraj khayshum ni untuk dengung aja tuan-tuan. Sebab tu kita dengar bacaan-bacaan qari daripada Mesir, dia tak ada keluar kot ni. Hak nak keluar pada hidung ni kita daripada awal alhamdulillah semua keluar kot hidung. Tak maulah. Kita nak tiru boleh, tapi benda hak kita mengaji, hak mana kita tak sesuai kita tak sambil lah. Hak mana kita boleh ni kita ambil. Khayshum ni, makhraj ni batang hidung dalam rongga ni adalah makhraj untuk dengung. Tu bunyi tu dengung tu anda keluar daripada khayshum. Khayshum ni rongga hidung ni khusus untuk makhraj bagi dengung. Kita bantai semua. Malik ma pun keluar tu juga. Maliki yaumiddin semua keluar ke hidung. Jaga nak tiru pun kena tengok tempat juga. Jangan duk tiru ikut dan. Maliki yaumiddin. Maliki ni yang kata kelebihan Rasam Osmani ni, walaupun dia tulis dengan satu kaedah penulisan tapi boleh dibaca dengan bacaan yang berbeza. Maliki yaumiddin, ada qari ataupun ada imam yang baca dengan mat pada ma, tapi dia tulis dengan apa? Dengan mim tanpa alif. Orang yang baca dengan mat dia bubuh alif kecil, orang yang tak baca dengan mat dia tak payah bubuh dengan alif kecil. Maliki yaumiddin, ada bacaan di antara imam-imam yang baca dengan Maliki yaumiddin bidunil maddi, tanpa mat asli di situ. Jadi satu kaedah penulisan Maliki, satu kaedah penulisan dia boleh sesuai baca dengan berbagai-bagai bacaan. Ini di antara kelebihan kaedah Rasam Osmani. Ini kelebihan bila mana Sayyidina Osman himpun balik Quran tu. Menulis dalam satu bentuk penulisan yang mampu dibaca oleh bacaan yang berbeza. Maliki yaumiddin, kita ada maklah dua harakat di situ. Maliki yaumiddin, yaumiddin, yaulin lembut, yaumiddin. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tekan, ada syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu bukan kan na'budu. Kan na'budu pergi mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Quran ni tuan-tuan, kita kena baca dalam suara yang kuat, baru kita boleh. Mulut tu kena rajin buka. Tuan-tuan tengoklah qari-qari Mesir baca, muka ni tak tahu herat macam-macam. Kita ni tengok orang sembahyang, orang kita sembahyang mulut boleh tak terbuka, tak tahu dia baca macam mana. Sedangkan rukun qauli ni sekurang-kurangnya dalam sembahyang yang sir pun kita kena dengar sekurang-kurangnya telinga kita. Dia baca mulut pun tak bergerak. Hebat. Hebat dia. Sebab tu kita susah nak jaga. Baca dalam keadaan kita baca di rumah di mana pun, lantangkan suara, tak ada masalah. Kalau orang perempuan tu tempat-tempat yang sunyi lah. Kalau orang lelaki kita ni pederas suara, secara tidak langsung dia akan memberi latih suara ni supaya jadi kuat, jadi gagah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdi. Ni pasal apa bagi kasrah. Islauhal yawma bima udkhulu masakinakum usjudu li adama fasajadu idrib bi'asakal hajar. Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, kalimah-kalimah yang merupakan fi'il amar ini yang ada hamzah wasal di depan dia, kata kerja, perbuatan, kita nak bubuh baris dia, bubuh di mana? Kita kena tengok huruf yang ketiga. Secara mudah, kaedah mudahnya tengok huruf yang ketiga tu. Kalau huruf yang ketiga itu berbaris kasrah ataupun fathah, ihdi, hamzah, ha, dal, huruf yang ketiga.
Huruf yang ketiga dal berbaris kasrah, maka kita kena baca dengan kasrah. Izhabu biqamisi hadza dalam surah Yusuf. Huruf yang ketiga berbaris fathah, izhab, hamzah, zal, ha tu bagi fathah, maka baca dengan kasrah. Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Izhab mana huruf yang ketiga berbaris fathah ataupun kasrah, baca dengan dengan kasrah. Kalau huruf yang ketiga tu berbaris dhammah, usjudu, hamzah, sin, jim. Jim tu baris mana? Dhammah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Usjudu, hamzah, sin, jim. Jim baris dhammah. Maka hamzah wasal tadi ni baris dhammah. Kalau nak sambung tu cerita lain lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Cumanya elok tak elok sambung di sini tu cerita lain. Sebab dalam Fatihah ni tuan-tuan, dia ada 4 tempat waqaf tam, waqaf yang sempurna. Kita kalut terang mana pun dalam tarawih ni, tak berapa hari lagi tarawih. Tarawih pun satu penyakit juga. Cikgu, setengah masjid, lagi bila habis dia tanya pula kawan dia di masjid lah, hampa habis pukul apa? Khamis 10 suku. Oi, lewat Khamis sebelum pukul 10 sudah dah. Sembahyang apa 10 suku baru sudah. Dia seronok. Tak sudah macam mana tuan-tuan? Fatihah satu nafas. Dahlah satu nafas. Saktah pada tiap-tiap ayat. Adakah saktah dalam Fatihah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia berhenti tak nafas dah. Saktah lah tu. Bolehkah saktah dalam Fatihah? Waqaf, kita berhenti, ambil nafas yang baru. Kalau terang mana pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, kan mesti bernafas. Kalau saktah, itu tidak sah bacaan. Tunggu terbalik 20 rakaat, baca, sudah awal pada orang lain, tapi nak buat apa, tak boleh apa. Kita baca dalam Quran, saktah 4 tempat tu ya. Dia ni, dalam Fatihah tu 7 kali saktah. Tak tahu main daripada mana bacaannya. Tidak pun, wasal daripada awal sampai habis. Sebab tu dalam Fatihah ni, kalau kita berhati betul-betul, dia ada 4 tempat waqaf tam. Kalau terang mana pun, kalau boleh, ra'ikan waqaf ini. Dia tak sampailah peringkat wajib, tapi ra'ikan. Nak seelok-eloknya lagi, waqaf pada tiap-tiap ayat, sebagaimana yang Nabi baca. Tapi kalau kalut sangat-sangat pun, ada setengah masjid tu bila kita nak pergi, dia kata, apa Ustaz? Tarawih kalau boleh, jangan lebih pada pukul 10 Ustaz. Oh, dia bagi syarat siap-siap dah. Jangan lebih pada pukul 10. Suruh baca banyak, jangan lebih pada pukul 10. Ini masalah orang kita ni. 4 tempat. Yang pertama tuan-tuan, tolong tanda di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Situ waqaf tam. Tam tu bukan pasal dia hitam, pasal dia sempurna. Tam makna sempurna. Kita ni kalau tam hitam sikit panggil pak tam, tak. Waqaf tam makna waqaf itu sempurna di situ. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Dia ada 4. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2. 2. Waqaf tam yang kedua dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Waqaf tam yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqaf tam yang keempat. Kalau kalut tu mana kita jadi imam tarawih pun jangan wasal semua 7 ayat tu, ra'ikan waqaf tam ni. Berhenti pada tiap-tiap ayat itu lebih baik. Kalau kita pun tak larat, berjalan pun 3 selenden dah tuan-tuan, baca tambah telah lah, tak usah lah duk gagah sambung. Dah ada tempat waqaf, berhenti-berhentilah. Ni duk gagah sambung juga, nak bagi habis satu nafas. Cacat habis mat-mat dan sebagainya. Ihdinassi, tak payah muncul mulut, sad. Ihdinassi, jangan ihdinassi, tahu ya, dia bagi kasrah. Ihdinas siratal mustaqim.
Ta tu yang tebal, lam tu nipis. Jangan ihdinas siratal mustaqim tebal pada lam sekali berjangkit dengan ta, tak mau. Ta isti'la, lam tu balik kepada nipis. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bukan mustaqim. Dia akan jadi masalah bila huruf istifal, huruf yang nipis ni duduk kembang dengan huruf isti'la. Mustaqim. Tal. Dan jadi lagu tu. La in basatta ilayya. Basatta. Jadi basatta. Pasal apa? Ta dengan ta duduk dekat-dekat. Hak tu kena jaga. Tempat-tempat yang susah macam ni kita kena jaga. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bukan musta, bukan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup mulut. Mustaqim, mim makhraj di mana? Syafatan, dua bibir mulut yang dirapatkan. Mustaqim, rapat dua bibir mulut. Kemudian ayat yang ke-7, si. Tak payah muncung, si tak payah. Si pasal dia beri kasrah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta. Jangan an'amta. Hak ni banyak. Orang Melayu kita an'amta, dia suka baca an'amta. Dia ada qalqalah pada nun tu ataupun dia bariskan separuh baris nun tu. Tu buang. Tak maulah. Wa idz qala rabbuka lil malak, dia bacanya wa idz hak payah tu dia boleh buat. Pasal apa? Lidah tu diajar, dilatih demikian rupa. Wa idz qala rabbuka, semacam siratal ladzina an'amta. Jangan an'amta. Anana tu buang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sini kalau ikut waqaf jaiz. Jaiz makna kata harus. Nak berhenti pun tak berhenti pun, kalau kita nafas tak cukup berhenti itu lebih baik. Takut lagi kita tak berhenti kalau orang nafas pendek lah. Waladdallin tak cukup nak harakat, lin tu pula kalau dia baca dengan 4 jadi 10 dah di situ. Kan? Orang tanya, ustaz tu kalau berhenti jadi 8 ayat ada. Tidak bermakna kita berhenti tu memberi faham dia jadi 8 ayat dalam Fatihah, ada. Habis tu kalau kita sambung 4 kali ya, jadi 4 ayat Fatihah. Dah, tidak makna lagu tu. Tapi yang aula, yang lebih baik adalah kita terus daripada kalau nak berhenti pada alaihim yang pertama, jangan berhenti pada alaihim yang kedua. Alaihim yang kedua tu waqaf termasuk dalam waqaf qabih. Itu yang dijelaskan dalam kitab Manarul Huda. Siratal ladzina an'amta alaihim dalam Manarul Huda dia kata situ jaiz, termasuk dalam waqaf yang harus. Ghairil maghdubi alaihim waladda ni. Nabi kata apa? Huruf hak paling berat dalam huruf Arab ni huruf dhad. Akulah orang yang paling fasih menyebut dhad sebab aku daripada kalangan Quraisy, kata Nabi. Dhad. Kita duk waladda tu. Dhad ni susah tuan-tuan. Dengan isti'la, dengan itba', dengan istitalah dia, semua sifat cukup pada dia. Lidah kita ni lidah. Angkat rapat ke langit, nak kena sengit. Tu. Sama ada sengit tu ke kiri ataupun ke kanan bergantung kepada keselesaan masing-masing. Ada juga ulama kata boleh ke kiri dan ke kanan. Jangan duk silap buat teliang lidah sekali. Siratal ladzi ghairil maghdubi alaihim walad bahasa penuh dalam mulut kita. Waladh. Dia ada satu sifat apa dia? Istitalah, memanjang. Maknanya pegang tu bagi lama sikit. Waladh baru lepas. Waladh baru lepas. Jangan lepas terus, tidak sempurna sifat istitalah, memanjang dia tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim wa mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Di sini ulama tajwid kata, Imam Jazari pun kata kita kena jaga. Kena izharkan tu kena jaga. Pasal apa? Mim mati bertemu dengan waw, makhraj dia sama. Mim dan waw ni makhraj dia dua bibir mulut. Cuma bezanya mim dirapatkan bibir mulut, waw tidak dirapatkan.
Oleh kerana dua huruf ni makhraj dia sama, izhar tu kena jaga bagi elok. Alaihim waladda. Jangan direct waladda. Dia kata tu ustaz lepas lam ada huruf mat asli, kena panjang, tak payah panjang, gugur mat tu. Waladda. Macam mana angkat lidah rapat ke langit, itba' dia tu melekat di langit. Sengitkan dia. Kalau tuan-tuan selesa kok sengit kok kanan, bagi tepi ni belaga dengan gigi geraham ataupun ke kiri, ataupun nak buat kiri kanan pun boleh. Itu disebut dalam kitab tajwid. Waladda. Ni Nabi kata huruf yang paling berat dalam huruf-huruf Arab, dan akulah orang yang paling fasih menyebut huruf dad kerana aku daripada kalangan Quraisy. Nabi fasih lidah dia. Waladdallin. Orang kata nak tekan ke tak tekan saat itu, kadang-kadang berkelai bab tekan saja. Berkelai tak cakap aku pasal apa, kes kata waladdallin tu kena tekan. Kawan orang kata tak payah tekan. Orang kata kena tekan, berkelai sampai kes tekan dia. Ya, kalau kita tengok ada bacaan dalam bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, satu bacaan yang diiktibarkan bacaannya, Syekh Mahmud dia tekan sikit di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada sikit. Tapi bila dengar bacaan Siddiq Minshawi, juga satu orang qari, dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa aja di situ. Biasa aja. Mahmud Khalil dia tekan sikit. Tekan, kalau nak tekan pun jangan melampau lebih. Cukup sekadar waladdallin. Cukup. Kerana apa? Kata ulama di situ pasal dia musaqqal. Dia mat lazim. Lazim makna apa? Lazim makna dia ni mesti dibaca 6. Mat ni tak ada lebih. Dalam Quran ni, dalam tajwid ni, paling panjang pun 6 harakat. Tak ada sampai 14, 17, tak ada. 6 harakat tu paling tinggi, 2 harakat tu paling sikit. Musaqqal makna dia ni ada idgham di situ, makna tekan. Mana-mana pun tak apalah tuan-tuan, itu bukan benda yang besar sangat di situ. Waladdallin ada setengah bacaan dia tekan, ada setengah bacaan dia tak tekan. Baik. Sekali lalu ketika di dalam sembahyang betul-betul berada dalam keadaan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di bawah. Sebab tu kita jangan kalut, jangan kelam kabut. Kita ni kalut semata-mata, duduk dalam keadaan kalut. Wa kanal insanu ajula. Manusia ni kalut sungguh. Sembahyang pun kalau boleh nak hak cepat, baca pun kalau boleh nak hak cepat. Hak mana hak sunat-sunat tu dia kat dia skip habis, tinggal hak wajib je. Ini perangai orang kita. Bila kita baca Fatihah itu seolah-olah kita berdialog, bercakap dengan Allah. Allah jawab setiap bacaan kita itu. Bagaimana? Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Allah akan jawab Hamidani Abdi. Hamidani Abdi, hambaku telah memuji aku. Beri ruang masa untuk Allah jawab kepada kita. Jangan kalut. Ar-Rahmanir Rahim, kita baca yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Pemurah Allah ni kita baca dalam kitab-kitab, kita mengaji dah bagaimana pemurah Allah ni atas muka bumi ni. Kamu berimankah, kamu tidak berimankah, kamu taatkah, kamu derhakakah, ambillah hak ada di atas muka bumi ni, Allah beri semua. Kenapa? Kerana nilai dunia di atas muka bumi ni tak sama, sampai sehelai sayap nyamuk pun tak ada nilai dunia ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kalau dunia ni sama nilai dengan sehelai nyamuk, sehelai sayap nyamuk sekalipun, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir jangan harap nak minum seteguk air pun daripada air Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana dunia ni tak ada nilai, Allah beri Ar-Rahman. Kadang-kadang orang hak tak main sembahyang, hak tak mengaji ni hidup lebih senang daripada orang hak main mengaji lagi. Pasal apa? Allah beri semua. Ar-Rahim, kasih Allah ni, itu minta maaf. Hak ni di akhirat tertentu kepada hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat ni, Allah jawab Majjadani Abdi, hambaku memuja aku. Beri ruang. Mualah. Selang, waqaf, ambil nafas, satu kali nafas, sambung ayat. Beri ruang kepada Allah untuk Allah jawab setelah bacaan kita ni. Maliki yaumiddin, kita baca Tuhan yang memerintah hari kiamat, hari pembalasan. Allah jawab fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerah kekuasaan kepada aku. Fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerah kekuasaan kepada aku.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca, akan dikau kami sembah ya Allah dan akan dikaulah kami meminta segala pertolongan kami. Bukan kepada Tok Bomo, bukan kepada Tok Nujum, bukan kepada orang. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Dalam satu syair dia kata, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Ni kait dengan ayat kita ni. La tas'alanna bani adam hajatan. Dia kata bila kamu ada hajat, kamu jangan minta kepada bani Adam, kepada manusia. Habis nak minta ke siapa? Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Minta kepada Allah, Tuhan yang pintu langit, pintu permintaan dia sentiasa terbuka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah bila kita ada hajat kita tak minta daripada dia. Allah marah bila kita ada sesuatu benda yang kita perlu, kita tak minta, tadah tangan minta kepada dia. Wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi perangai manusia ni, kalau kita selalu piduk minta kat dia, dia meluat kat kita. Tak ada kerja lain, mai tu ada benda nak minta kat kita lah tu. Nampak tak? Itu perangai manusia. Sebab tu di sini kita beri pengiktirafan Allah itulah yang kami sembah, tidak ada Tuhan lain, dan Allah itu jugalah tempat kami memohon segala pertolongan. Allah jawab balik, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah urusan masalah antara aku, kata Allah, dengan hamba-Ku ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca ayat tu, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang Engkau kurniakan nikmat terhadap mereka, bukan jalan kemurkaan atau jalan kesesatan. Allah jawab, sa'alani 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Sesungguhnya hamba-Ku telah memohon kepada aku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta itu, kata Allah. Sebab tu baca kena dalam keadaan jangan tergopoh gapa. Tarawih 20 rakaat pun tuan-tuan, kalau kita wakaf pada tiap-tiap ayat, dia tak lari mana pun. Masalahnya kita ni kalut, kelam kabut. Kalau hak jenis kaki 8 ni, tak usah buat macam mana lah. Dia kata aku tak kira malam ni 8. Malaikat pula, Imam Jibril ke, Imam Mikail ke, aku tak kira, aku 8 juga malam ni. Dia niat daripada rumah tu mai 8 dah. Mai masjid sampai dia cara parking dia tu parking 8 dah. Dia tak parking kot dalam-dalam ni, takut orang blok dia. Dia cari tempat-tempat mana orang tak boleh blok dia. Selesai 8 dia keluar. Keluar bukan balik ke rumah pun. Duduk kot kedai kopi. Duduk sembang kot kedai kopi pula. Hak jenis tu tak payah buat dah. Baca laju ke baca pelan ke, dia tetap 8. Dia ahli 8. Dia ahli kelab 8. Kita hak 20 ni tak kisah. Mai duduk kereta kita kena blok pun, blok api lah. Aku 20 kat mana-mana pun. Jadi jangan kita kelam kabut. Kita nak minta kepada Allah, minta dalam cara yang baik. Nak pastikan sembahyang ibadah kita tu adalah ibadah yang diterima. Kemudian kata dia, suratul Fatihah boleh menjadi penawar berkesan atau penyembuh yang mengkagumkan. Penawar berkesan sebagaimana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Kata Nabi, fi fatihatil kitabi shifaun min kulli da'. Fi fatihatil kitabi shifaun min kulli da'. Dalam Fatihah itu, dalam suratul Fatihah itu syifa, ada penyembuh. Min kulli da', daripada segala jenis penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ni tak yakin, tu masalah kita. Allah beri kepada Nabi SAW, kepada umat Muhammad ni 7 ayat yang begitu besar fadilat, kelebihan, keagungan dia. Nak dapat macam mana? Baca pun tak betul. Alhamdu iyyaka na'budu waladdallin. Macam mana nak dapat? Baca kena bagi betul. Atau penyembuh yang mengkagumkan. Tuan-tuan dengar kisah bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, yang dalam satu peristiwa kita biasa dengar cerita ni, satu ketua kabilah disengat dengan kalajengking. Nazak dah tuan-tuan. Pergi carilah para sahabat ni, kebetulan jumpa dengan rombongan para sahabat. Tanya siapa-siapa yang boleh berubat. Abu Sa'id Khudri kata aku boleh. Dia pun pi dia baca Fatihah aja. Baca Fatihah sembuh. Orang tua kata macam kuti tok buang. Bangkit lega. Hadiah 30 ekor kambing. Baca Fatihah aja. Balik-balik nak makan berasa, bolehkah makan kambing ni, kita pergi berubat dah ni.
Balik tanya Nabi, Nabi tanya ada lagi, kalau ada omel kat aku sikit, mana boleh. Maknanya besarnya Fatihah ni perlu kepada keyakinan kita. Perlu kepada keyakinan kita. Kadang-kadang kita tak yakin, kita duk yakin dengan benda-benda yang lain. Sakit sikit ya, kira Tok Bomo. Jumpa Tok Bomo kata ada hantu, berobat cara hantu. Bubuh buat keluar hantu tu, masuk hantu lain pula. Sampai bila pun tak lega penyakit kita. Allah dah bagi ubat dalam Quran kita ni. Sebagaimana Nabi sebut, Fatihah ini satu ubat yang cukup besar bagi segala jenis penyakit. Baik. Dan mendorong kepada penyampaian hajat yang besar-besar, iaitu membacanya sebanyak 41 kali, masa yang paling baik antara solat subuh dengan sembahyang subuh. Solat sunat subuh dengan sembahyang subuh. Kalau subuh pukul 10 pagi, 7 pagi, 8 pagi, tak ada lah. Bulan puasa bini gerak, bang makik bang sembahyang subuh bang. Kalau tak mau sembahyang pun janganlah bulan puasa. Makna kata bulan lain jenis tak sembahyang subuh. Lepas tu nak dapat fadilat macam mana? Kena baca di antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang subuh. Jika lebih besar hajatnya, maka hendaklah dibaca selama 40 hari berturut-turut. Kena yakin, kena baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Memahami tajwid bacaan Al-Fatihah. Kita akan baca sikit tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan dipecahkan dalam bentuk kumpulan, kita akan talaki seorang sekali insya-Allah. Kita ada adik-adik kita daripada Insaniah akan membantu. Memahami tajwid Al-Fatihah. Surah ini mengandungi 7 ayat termasuk basmalah. Basmalah makna bismillahirrahmanirrahim bagi mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata, bagaimana yang saya sebut tadi, Fatihah termasuk 7 ayat termasuk sekali dengan bismillah. Sebab tu tuan-tuan buka dalam mushaf, bismillahirrahmanirrahim, ada dah nombor 1 di situ. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah ke manakah beli mushaf mengikut bacaan Warash, contohnya bacaan-bacaan lain, bismillahirrahmanirrahim, dia tak bubuh nombor 1 lagi. Alhamdulillahirabbil alamin baru dia bubuh nombor 1. Siratal ladzina an'amta alaihim, di situ ada tanda waqaf. Kita tak ada. Pasal apa? Pasal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu ada 1 ayat. Tapi bagi bacaan orang lain dikira 2 ayat di situ. Al-Maliki wal Hanafi laisatil basmalatu bi ayatin minal Fatihah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam mazhab mereka mengatakan bismillah tak termasuk dalam Fatihah. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tu imam dia tak baca bismillah, baca secara sir, terus kepada alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Kerana mereka tidak mengira bismillah itu dalam Fatihah mereka. Baik. Huruf-hurufnya pula terdapat 141 huruf termasuk basmalah. Termasuk basmalah itu 141. Kalimahnya terdapat 29 kalimah termasuk basmalah. Ni semua diambil dalam kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqf wal Ibtida' lil Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Al-Ashmuni. Dia buat satu kitab tebal itu tuan-tuan. Manarul Huda, cerita bab waqaf ibtida'. Berhenti waqaf ibtida', kita nak mula balik. Kadang-kadang kita baca Quran, kita waqaf betul dah, kita mula tak betul. Kadang-kadang kita mula betul, waqaf tak betul. Waqaf ibtida' ni satu benda yang cukup penting dalam Quran. Takut kita mencacatkan makna. Hatta dalam bahasa Melayu kita pun. Saya minum susu lembu dalam cawan. Kita nak habang kat orang, kita minum susu lembu dalam cawan. Kita pergi berhenti, saya minum susu, titik, lembu dalam cawan. Orang tanya, besar mana cawan lembu boleh masuk? Mak makan roti Bengali di bawah rumah. Kita nak habang, mak makan roti Bengali di bawah rumah. Kita berhenti, mak makan roti, titik, Bengali di bawah rumah. Bengali buat apa? Jual kapek. Maknanya waqaf ibtida' ni satu benda yang cukup penting. Kalau dalam bahasa Melayu kita pun memainkan peranan koma, titik dan sebagainya, apatah lagi dalam kalamullah, kitab suci Al-Quranul Karim. Ulama' dia buat siap ada kitab tu, tebal tu, Manarul Huda, tuan boleh beli. Dia cerita bab waqaf ibtida' saja. Baik. Tasydid, syaddah itu terdapat 14 tasydid, termasuk 9 tasydid asy-syamsiyah. Termasuk 9 tasydid asy-syamsiyah, alif lam syamsiyah. Campur semua jadi 14. Ni benda-benda ni semua kena sempurnakan syaddah dia tadi ni. Sebagaimana yang disebut. Izhar, terdapat 9 izhar, termasuk izhar al-qamariyah. Nama-nama ni kalau tak ingat pun tak apa tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah umur 60-70 dah. Tu, tang ni jadi mak apa tu, mat tak ingat ustaz. Tak ingat nama mat, banyak sangat mat. Tapi makcik tahu baca tang ni 6 harakat. Okey, selesai dah. Ni alif lam apa makcik? Alif lam tak tahulah, tak erti. Tapi tang ni baca dengan al, contohnya. Bacaan betul pun alhamdulillah. Lainlah kalau kita nak mengajar ni, kita nak jadi ustaz ni, kita kena ambil beratlah benda-benda ni semua. Mad asli pula terdapat 12 tempat sebagaimana berikut. Mad asli ataupun mad tabi'i ada 12 tempat dalam Fatihah. Ni kena sempurnakan 2 harakat. Tak boleh kurang, jangan lebih. 2 harakat.
Bagaimana kadar dengung juga 2 harakat. Inna, amma, dengung. Mana-mana dengung pun ikhfa ke iqla ke idgham dan sebagainya mesti dengan kadar 2 harakat. Begitu juga dengan kadar mad asli mesti 2 harakat. Ada 12 tempat dalam Fatihah mana bismillahi pada lam ni yang saya abang tadi. Kalau tuan-tuan rujuk dalam mushaf memang tidak ada tanda mad di situ. Bismillah alif lam lam ha, atas lam dia bubuh syaddah, dia bubuh bagi fathah. Dia tak bubuh pun alif kecil yang menunjukkan mad 2 harakat. Memang bagi lafzul jalalah ni dia tak bubuh tanda alif mad. Memang lagu tu kaedah penandaan dhabtul Quran memang dia tak bubuh untuk membezakan dia antara lafaz Allah dengan allata. Pasal allata itu ada tanda alif kecil. Baik. Ar-Rahman, mim pada man itu adalah ma asli. Alhamdulillah, la tu pada lam pada lafzul jalalah itu ada ma asli. Al-Alamin, ain pada al-Alamin, a pun 2 harakat. Ar-Rahman, ma 2 harakat. Maliki yaumiddin, maliki, ma itu 2 harakat. Iyyaka, iyyaka pada ya, pada iyyaka 2 harakat. Wa iyyaka juga 2 harakat. As-sirata, ra pada kalimah as-sirat, sirata, ra pada kalimah sirat. Alladhi, zal pada alladhi. Al-maghdub, da, dubi, du juga 2 harakat di situ. Ini mad asli. Kalau kita baca wasal lebih lagi lah tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi banyak mad asli baliklah. Tapi mad asli yang kita baca ni yang dengan sebab wasal ataupun waqaf ada 12 tempat. Sebagaimana yang disebut. Tempat-tempat ni semua kena sempurnakan kadar mad dia, tak boleh kurang, tak boleh lebih pada 2. Jangan kurang, jangan lebih pada 2. Semuanya wajib dibaca dengan kadar panjang 1 alif. 1 alif nilai dia bersamaan dengan 2 harakat. 2 alif 4 harakat. 3 alif bersamaan dengan 6 harakah. Harakah makna pergerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan laju sangat, jangan cepat sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harakah. Tak payah duk kira lah dalam sembahyang. Duk kira 1, 2 waladdah, 1, 2, 3, tak payah. Lama-lama bila kita biasa duk baca, kita tahu dah, oh ni kadar 6 harakat, ni kadar 2 harakat. Bagi orang yang ahli dalam bilang tajwid, dia tahu bacaan ni cukup ke tak cukup harakat ni. Mad arid lis sukun, mad yang datang kepadanya sukun, terdapat 7 tempat sahaja jika diwakafkan ke tempat-tempat itu. Maknanya 7 tempat ni pada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pada akhir-akhir ayat ni kalau kita wakaf dia akan jadi ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun ni boleh baca dengan berapa? 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Boleh 3 wajah. Tapi mesti konsisten. Kalau tuan-tuan mula dengan 2 sampai habis, 4 sampai habis, 6 sampai habis. Jangan duk ikut suka kita 246, 246, 642. Macam kita buat baju tuan-tuan. Buat seluar, potong seluar di kedai. Kaki sebelah potong 41, kaki sebelah potong 39. Gamak kan nak pakai raya ni? Tobat tak pakai. Begitu juga dalam bacaan kita ni, kalau 246, 246 jadi cacat bacaan. Walaupun dia boleh 246, tapi konsisten daripada awal kita baca dengan 2 sampai akhir pun 2. 4, 6, 6. Afdal, 6 lah. Afdalnya adalah 6 harakah itu. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad makna panjang. Lazim makna mesti. Kalimi dia main dalam bentuk kalimah. Musaqqal pasal ada idgham. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad tu pasal apa? Panjang. Jadi kata mad ni panjang. Lazim makna mesti dengan 6 harakat. Lazim kalimi, lazim makna dengan mesti baca dengan 6 harakat. Kalimi dalam bentuk kalimah, musaqqal makna ada idgham, ada syaddah di situ. Hanya satu tempat, terdapat satu tempat je dalam suratul Fatihah, iaitu pada ad-dallin tu. Sebab tu atas lam tu dia bubuh tanda macam cacing tu. Tanda tu mai pada mana tuan-tuan? Tak ada kuat buat. Tanda tu mai daripada kalimah mad. Kita tulis mim, eret, dal. Asal tak? Mim, dal. Ulama dhab dia ambil kalimah mad ini sebagai tanda kepada tanda mad panjang. Mim, dal. Buang kepala mim, ekor mim hak bulat bawah buang. Dal buang kepala atas.
Cuba tuan-tuan tulis dalam buku tuan-tuan, tulis kalimah mat, mim tarik bagi panjang sikit. Mim dal, kalimah mat. Tuan-tuan buang hak di bawah tu. Hak mim di bawah tu buang, kepala dal di atas buang. Jadilah tanda yang kita jumpa dalam mushaf tu, tanda macam tu. Nampak tak? Tak perasan tak? Tanda panjang pada kalimah, pada huruf hukum mat. Tak kiralah mat wajib, mat jaiz, mat lazim. Kita nampak di atas alif, di atas huruf tersebut, dia akan letak satu tanda macam cacing tu. Tanda panjang tu. Tanda panjang tu ambil daripada mana? Adakah ulama saja-saja reka bubuh tu? Tak. Dia ambil daripada kalimah mat tu sendiri. Kita tulis mim, dal. Dia buang kaki bawah mim tu, dia buang kepala atas dal. Maka jadilah tanda mat tu. Itu dia hebatnya ilmu ulama-ulama dulu. Bukan saja-saja piduk reka mimpi kepada. Mana itu ambil ada asas, ada dasar dia. Yang mana ianya wajib dibaca dengan kadar 3 alif. Tadi kita habaq dah, 1 alif nilai dia berapa? 2 harakat. Bila 3 alif sama dengan 6 harakat. Mat lazim makna mesti baca dengan 6 harakah. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Mat lazim. Ini kena jaga. Kadang-kadang kita baca tak sampai. Manakala waqaf dalam suratul Fatihah terdapat sebanyak 23 tempat termasuk waqaf qabih. Qabih makna buruk, waqaf yang tidak boleh, bukan sampai haram. Sebab dalam Quran ni tak ada waqaf wajib, tak ada waqaf haram. Tapi waqaf ni dituntut kita jangan berhenti. Waqaf qabih makna waqaf yang buruk, waqaf yang tidak elok kita berhenti kerana mencacatkan makna. Waqaf tam, iaitu sebanyak 4 tempat ni yang saya bagi tadi ni. Yang saya bagi tadi kat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama 1, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 2, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang keempat. Kalau tuan-tuan wasal juga pada waqaf tam ni, tak eloklah dari segi ilmu tajwid tu, tak cantik lah. Memang tak elok. Ataupun orang kata dia ni tak mengaji kot. Macam tu lah. Makna dia ni tak mengaji. Ataupun dia tak main mentalun mengaji dalam kuliah tajwid. Betul tak? Kalau dia main di mentalun, dia tahulah, dia tak baca lagu tu. Tam. Tengah-tengah mushaf tu dia ada letak tanda ta. Dulu ni kalau tuan-tuan mushaf lama tu dia bubuh tanda ta di situ. Tam. Makna sempurna di situ. Waqaf jaiz, waqaf yang harus. Jaiz ni makna berhenti pun tak apa, tak berhenti pun tak apa, sama banyak. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran sad lam ya, waqaf kan, sad lam dia buat ya tu, itu diambil daripada kalimah al-waslu aula. Sad lam ya tu dia buat tu kan, atas tanda waqaf tu, itu makna ada al-waslu aula, wasal itu lebih baik di situ. Habis tu nak berhenti boleh, tapi wasal tu lebih baik, sambung itu lebih baik. Kadang-kadang jumpa qaf lam ya daripada kalimah al-waqfu aula. Makna waqaf itu berhenti lebih baik. Habis kalau nak sambung pun tak ada masalah. Tapi berhenti itu lebih baik. Jaiz ni, jaiz makna kata berhenti dengan tak berhenti itu sama baik. Dia tidak ada mana lebih baik. Kadang-kadang jumpa pula titik 3 hitam 2. Dalam ayat pertama kita jumpa. Ayat kedua. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raib. Tuan-tuan nampak ada titik 3 atas tu. Fih, dia bubuh pula satu titik 3 lagi. Hudal lil muttaqin. Ni waqaf pak. Al-waqfu ta'anuq, al-muta'anik. Waqaf hak duduk dekat-dekat ataupun waqaf berebut. Apa makna waqaf berebut? Bila tuan-tuan dah berhenti pada hak mula-mula, tak boleh berhenti pada hak kedua. Kalau tuan-tuan nak berhenti pada yang kedua, tuan-tuan tak boleh berhenti pada hak pertama. Kalau nak wasal tak ada masalah. Contoh, Zalikal kitabu la raib. Kita dah berhenti pada titik 3 yang pertama. Fihi hudal lil muttaqin. Hak kedua tu kena wasal terus. Ataupun nak berhenti pada yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Berhenti pada titik 3 yang kedua. Hudal lil muttaqin. Ataupun Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wasal terus, tak jadi masalah. Hak tak boleh ya. Zalikal kitabu la raib. Berhenti. Fih. Berhenti pula. Hudan lil muttaqin. Tu yang tak boleh. Cacat makna. Fih. Tergantung makna.
Itu yang tak boleh. Itu tanda-tanda wakaf yang biasa kita jumpa dalam Quran. Jaiz ada 6 tempat. Alhamdulillah al-alamin ar-rahim iyyaka na'bud al-mustaqim an'amta alaihim. Ini di antara wakaf jaiz. An'amta alaihim ni dengan alaihim yang pertama pada ayat yang terakhir tu. Siratal ladzina an'amta alaihim termasuk dalam wakaf jaiz. Wakaf qabih, wakaf yang tidak sepatutnya kita berhenti ataupun buruk untuk kita berhenti kerana merosakkan makna, terdapat 13. Alhamd, berhenti pada alhamd, ataupun rabb, alhamdulillahi rabb. Berhenti ni bukan main lah dengan qalqalah apa semua cukup, tapi tak kena alhamdulillahi rabb, wakaf qabih di situ. Malik, gantung, maliki yaumiddin, yaum, maliki yaum, cukup harakat mat, lin dan sebagainya, tapi wakaf tak kena pada tempat, tak kena. Iyyaka wa iyyaka juga wakaf qabih. Ihdinas siratal mustaqim, kita berhenti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Wasal, baris semua cukup, mat cukup, berhenti di ihdina tu, tak kena. As-sirat, sirat alladzin ghair al-maghdub, dan alaihim yang kedua juga termasuk pada wakaf yang qabih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Janganlah berhenti dalam tu. Lebih baik berhenti pada alaihim yang pertama daripada berhenti pada alaihim yang kedua. Kan? Perhatian, 7 kali wakaf diamalkan oleh Rasulullah SAW. Makna Nabi wakaf pada tiap-tiap ayat. Pasal apa? Pasal setiap ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita baca tadi ni ada jawapan yang Allah balas balik, seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Nabi tak kalut, Nabi tak kelang kabut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu duk kelang kabut, gerakkan lidah kamu lita'jala bih, untuk kita segera baca Quran ni bagi habis, bagi cepat selesai. Tak ada maknanya. Kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu, atau kama qala. Kata Nabi, berapa ramai orang baca Quran, nak ambil kelebihan Quran, nak baca Quran dan sebagainya, tambah-tambah bulan Ramadan, wal Quranu yal'anu, tapi dia duk baca lagi, Quran tu duk laknat dia. Pasal apa? Baca tak betul dan sebagainya. Nak baca betul macam mana? Tak mengaji. Dia kata payah mengaji ni, payah. Jadi payah. Kita nak buat pun payah. Lalu kita baca tak sadar mengaji senang. Kan? Ada juga jenis lagu tu. Man lam yakul lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuh. Siapa-siapa hak mengaji tak ada tok guru ni, syaitan itu adalah guru dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam masalah ilmu ni kita kena jangan ada 2 sifat dalam diri kita. Kalau nak ilmu, jangan ada 2 sifat. Yang pertama, malu. Malu nak pergi mengaji. Kita orang tertua pencin lagi, ustaz tu kata apa, takkan umur 50 tak boleh baca Quran lagi. Malu tak kena tempat. Tak boleh ilmu. Yang kedua, takabur dengan ilmu. Hang siapa nak tegur aku? Aku tu imam 30 tahun dah. Aku tahulah. Hang siapa? Baru balik daripada Mesir setahun 2 ni, tegur aku dah. Takabur dengan ilmu kita, ambil perhatian. Kesalahan-kesalahan dalam membaca suratul Fatihah. Sikit lagi tuan-tuan. Kesalahan-kesalahan dalam membaca suratul Fatihah. Ulama-ulama tajwid telah membahagikan kesalahan dalam pembacaan Al-Quran kepada 2 bahagian. Kita buka dalam kitab-kitab tajwid, kesalahan dalam pembacaan Quran ini ada 2 bahagian. Yang pertama, kesalahan yang nyata, yakni kesalahan jali. Kesalahan yang jali, yang nyata, yang jelas. Yang kedua, kesalahan yang tidak nyata, yakni khafi, yang tersembunyi. Nyata dan tidak nyata. Baik, apa yang dikatakan nyata itu? Ialah kesalahan yang dilakukan oleh qari, yakni orang yang baca Quran, yang diketahui kesalahan itu oleh orang awam. Kesalahan dia itu bukan setakat orang yang mengaji ilmu tajwid. Orang hak mengaji sikit-sikit, orang yang tak erti ilmu tajwid pun dia tahu kata tu imam ni baca tak betul. Itu kesalahan yang nyata jelas. Kalau orang yang baca tak betul pun boleh tegur kata tu imam baca tak betul, makna tu kesalahan tu jelas. Bukan setakat di mata orang yang ahli dalam bidang tajwid, bahkan orang yang tidak ahli dalam bidang tajwid pun mengesan kesalahan itu. Sama ada dari segi baris, tukar baris, tertukar huruf dan sebagainya. Lebih-lebih lagi lah ahli tajwid, lebih-lebih lagi lah orang yang reti ilmu tajwid, bila dia dengar bacaan tu jelas bacaan itu adalah salah. Ia meliputi kesalahan-kesalahan yang berlaku ke atas lafaz yang boleh mencacatkan bentuk atau makna yang asal.
Kesalahan jali ini boleh menyebabkan berubah makna dan juga maksud ayat yang asal. Tukar huruf. Alhamdu, alhamdu. Alhamdu, alhamdu. Mustaqim, mustaqim. Sin jadi sad, ta jadi ta, qaf jadi kaf. Itu semua kesalahan-kesalahan yang nyata. Contoh kesalahan jali apa dia? Menukar huruf, kita ubah huruf. Pasal apa? Sebut tak kena pada makhraj. Sebab tu istimewanya huruf Arab ni, dia ada makhraj, tempat keluar dia. Quran tak boleh tulis dalam huruf-huruf Rumi pasal inilah. Pasal apa? Pasal huruf-huruf Rumi ni bukan ada makhraj. R, R, K. Dia tak ada. Kita tak boleh nak bubuh makhraj, tak boleh nak membezakan dia antara qaf dengan kaf. Semua huruf-huruf Arab ni huruf yang istimewa, ada makhraj dia. Quran nak tulis tidak dapat, tidak kena tulis dalam huruf menggunakan huruf-huruf Arab ni, kerana itu khusus bagi dia. Mengubah baris, an'amta jadi an'amtu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Kita baca an'amtu, jalan yang telah aku kurniakan nikmat kepada mereka. Berhabis, lari makna habis. Lagi apa dia lagi? Baris Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmanu. Kalau kita kalut kelang kabut jadi Ar-Rahmanur Rahim, lari makna. Yang ketiga kata dia mengurangkan kadar mad asli atau melebihkannya daripada kadar 2 harakat. Mad asli tak boleh kurang, tak boleh lebih pada 2. Kurang pada 2. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun kurang daripada kadar mad asli. Menghidupkan baris huruf yang mati atau sebaliknya. Tadilah. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Buang. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta terus masuk kepada ain lah, tak payah duk na tengah-tengah tu. Wa idh qala rabbuka lil malaik, wa idh kena buang, kena berlatih tuan-tuan. Sebab kita daripada kecil kita duk baca lagu tu, bila nak buang dalam masa yang singkat ni agak susah, perlu kepada latihan. Meninggalkan bacaan tasydid ataupun sabdu pada perkataan yang mempunyai tasydid. Sebagaimana saya beritahu pada tuan-tuan tadi, syaddah tu asal dia 2 huruf. Tuan-tuan tak baca dengan syaddah, tuan-tuan gugur 1 huruf. Ni kesalahan jali. Buang 1 huruf dalam Fatihah, tak cukup huruf dia. Bila tak cukup huruf dia, tak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, sembahyang tak sah lah. Sebab rukun. Waqaf atau ibtidak pada tempat yang mengubah makna Al-Quran. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir. Allah itu faqir. Wallahu la yahdi. Allah tidak memberi hidayah. Tempat-tempat macam ni kena jaga, jangan duk berhenti. Boleh menyebabkan rosaknya makna. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Kita berhenti sedap. Wallahu la yahdi dengan tarannum burdahnya, berhenti tempat tak kena. Cacat bacaan. Lebih-lebih lagi kalau berhenti itu dengan niat nak mempermainkan, memperolokkan makna itu, boleh menyebabkan rosak iman kita. Itu kena mengaji. Waqaf ibtidak. Benda ni tak susah, kalau kita selalu duk baca, kita boleh dapat insya-Allah. Mereka yang melakukan kesalahan jali sesungguhnya bacaannya tidak sah, tidak betul, dan tidak sepatutnya dia menjadi imam. Apatah lagi jadi imam. Apatah lagi dia jadi imam. Kita ni kadang-kadang ambil ringan, kata aku kalau tak mengaji pun dia tak lantik jadi tok imam kampung. Sampai satu masa tok imam meninggal, tok bilai meninggal, tok siap meninggal. Contohnya tok siap meninggal, cari punya cari, tak ada orang lain ambil kita. Kita pun naik jadi tok siap. Celah tu tok bilai pula meninggal. Kita hak jadi tok siap ni lepas angkat jadi tok bilai. Selang tak berapa lama tok imam meninggal, kita lah nak jadi tok imam. Dalam keadaan kita teraba-raba, kita ni bacaan tak betul dan sebagainya. Sebab tu dalam apa jua keadaan pun kita mesti mengaji, biar bacaan kita ni betul. Tak kira lah kita duduk dalam bidang apa, kita menoreh kitab, kita buat benda sekalipun, bacaan Quran ni sebagai kitab yang Allah turun kepada
Nabi SAW panduan dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi Fatihah, benda yang wajib atas tiap-tiap individu memperbaiki bacaan. Mesti kita boleh, walaupun kita ni bukan tu imam, tak semestinya kita nak jadi imam baru bacaan kita okey, tak. Mesti perbaiki, perbetul bacaan Fatihah kita ni. Ajak anak daripada kecil lagi, didik dia dengan lidah yang betul. Lidik dengan lidah yang betul supaya apa? Supaya bila dia besar nanti bacaan dia tu dah sedia betul. Ni bila dah besar baru kita nak tuai balik, itu jadi masalah berat. Cari guru-guru yang boleh sah bacaan dia, hantar anak-anak kita ni mengaji. Habis duit sikit pun tak apalah. Dan tidak sepatutnya dia menjadi imam. Tapi masalah di kampung-kampung hari ni tak ada orang, tuan-tuan. Saya pernah pergi bagi kursus di Kuala Muda. Imam-imam, bilal-bilal, siap-siap. Sedih kita tengok kadang-kadang bila bacaan-bacaan ni terlalu sedih kita. Kita nak kata kat mereka pun tak katalah, dalam kampung mereka pun mereka yang terbaik. Dan mungkin juga kadang-kadang kita ni pilih orang nak jadi tu imam tu bilal ni hak mana? Hak kerap main masjid. Masalah dia baca tak baca, betul tak betul, itu cerita lain. Sebab tu kena mengaji. Walaupun kita tu imam nak pergi menghadap ustaz tu, aku umur 60, ustaz tu umur baru 30, berasa malu kalau ada sifat macam tu sampai bila pun tak okey bacaan. Kena ada rendah diri kepada ilmu. Dan dia berdosa atas kecuaiannya itu kerana tidak mahu belajar. Ini kata-kata Syekh Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari dalam kitab Qawaidut Tajwid. Ini petik daripada kitab Qawaidut Tajwid, daripada yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari, seorang ulama dalam bidang tajwid ni. Dia kata demikian dalam masalah kesalahan jali ni. Kesalahan tidak nyata, yakni khafi, ialah kesalahan yang dilakukan oleh qari yang hanya dapat dikesan oleh ahli tajwid, sedangkan orang awam tidak mengetahuinya. Kesalahan khafi adalah kesalahan yang orang ahli tajwid ni dia kesan, ini kesalahan. Dengung dia ni tak berapa cukup. Dengung dia ni terlebih daripada 2 harakat. Mat dia ni tak 2. Mat dia ni 2 lebih sikit, 2,5 dan sebagainya. Mana orang awam tak perasan kesalahan tu adalah kesalahan. Tapi orang yang ahli tajwid dia tahu, ni salah. Sifat tak cukup, takrir dan sebagainya. Contoh kesalahan melebih atau mengurangkan mat kira-kira setengah harakat. Hak 6 harakat dia baca 5,5. Hak 5 dia baca 4,5 ataupun 5,5. Lebih daripada kadar. Tidak menyeragamkan kadar mat jaiz atau mat arid. Mat jaiz tak seragam 4, sat 2, sat 4, sat 3, ikut suka dia. Mat arid kadang-kadang 2, 4, 6, 6, 4, 2, ikut suka dia. Tidak membaca setengah sifat huruf dengan sempurna seperti melebihkan pada sifat takrir. 2, 3 dia baca sampai 5, 6. Atau sifat hamas. Angin itu lebih daripada kadar yang sepatutnya, tidak sempurna sifat hamas. Mana ini benda-benda yang khafi, yang boleh dikesan oleh ahlu tajwid, yang tidak dikesan oleh orang-orang awam. Apa dia ni? Hukum dia. Adapun mereka yang melakukan kesalahan khafi adalah lebih ringan hukumnya dari kesalahan jali. Ada juga ulama yang mengatakan berdosa juga. Serta dia tidak dianggap salah di mata awam. Serta salat di belakangnya adalah sah. Kalau setakat cacat yang khafi ini, kata Syekh Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari dalam kitab Qawaidut Tajwid, kata dia bacaan itu boleh diterima dan sah bacaan dia. Mungkin dalam kampung tu dialah yang terbaik dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kena mengaji. Salah dalam duk mengaji tak apa, jangan salah dalam keadaan kita ni tak mengaji. Kita duk berasa kita ni betul dah. Itu yang jadi masalah. Baik, sikit lagi tuan-tuan, kita ada masa sikit lagi. Baik. Al-isti'adzah. Isti'azah ni apa dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu adalah isti'azah. Saya nak baca tentang ayat-ayat tu aja. Dari segi kesalahan tu nanti tuan-tuan akan masuk dalam kumpulan, akan diperbetulkan insya-Allah. Dia akan tandalah kesalahan tuan-tuan tentang mana. Baik, tengok pada muka surat berapa tu? Pada ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi sifat mahmus, dibaca berangin. Angin tu pasal apa? Pasal dia tidak berpegang kuat pada makhraj. Fahassahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf kan? Fa, ha, fa, as. Tidak berpegang teguh kepada makhraj, maka dia menghasilkan satu suara ataupun angin yang keluar daripada mulut. Angin yang keluar daripada mulut. Tu. Itu sifat hams. Bismillah. Nampak ada atas kalimah Allah tu? Atas kalimah Allah tu tak ada alif kecil pasal nak. Dia bubuh baris fathah sahaja. Saya abang dah tadi ni. Dia tak bubuh baris alif kecil pasal apa? Pasal nak membezakan di antara Allah dengan Allata. Tapi baca berapa harakat? Baca tetap dengan 2 harakat. Bismillah, lafzul jalalah mesti dibaca dengan nipis pada lam. Tak boleh Bismillah. Bismillah itu tebal, salah.
Lafzul jalalah ni tebal bila? Bila didahului dengan baris fathah ataupun dhammah. Abdullahi ataniyal kitab. Inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ataupun baris fathah. Allahumma. Ataupun dan sebagainya. Bila didahului dengan baris fathah ataupun dhammah mesti dibaca dengan tebal. Tapi kalau sebelum dia kasrah, bismillah mesti dinipiskan. Lafzul jalalah mad asli 2 harakat, dia buat dalam kotak tu tuan-tuan. Lam dibaca nipis. Ra tu tebal, baris fathah tu. Ra ni kadang-kadang kita jumpa tebal, kadang-kadang kena baca nipis, kadang-kadang boleh tebal boleh nipis, dua keadaan. Kalau dia baris fathah ni memang tebal lah. Nak tebal macam mana? Tengok kedudukan lidah. Kalau lidah tuan-tuan duduk rendah macam tu, ujung aja sentuh kepada makhraj dia, lidah ra akan menghasilkan bunyi nipis. Min syarri, syarri, hujung aja mim peranan. Bawah umbi ni dia rendah. Tapi bila angkat arra, dia akan menghasilkan bunyi yang tebal. Itu kedudukan lidah. Ar-Rahmani, ma ni mad asli, ma pada ma tu mad asli. Mad asli yang pada asalnya ada ejaan mim alif tapi dibuang alif tu diganti dengan alif yang kecil. Mad asli baca dengan 2 harakat. Ar-Rahim, manirrah, ra tebal juga. Him, apa dia tu? Mad arid lis sukun 2 4 6. 2 harakat, 6 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Afdal 6 harakat, perlu konsisten, makna perlu sama rata. Kalau awal 2 sampai habis, kalau 6 sampai habis. Jangan duk 2 4 6 2 4 6. Okey, ayat yang pertama sekali lalu. Tengok pada ayat yang kedua. Saya lak buku tuan-tuan. Tengok pada ayat yang kedua. Alhamdu. Hamzah wasal. Alhamdu. A tu hamzah wasal. Hamzah ni ada 2. Kadang-kadang hamzah tu hamzah qata'. Kadang-kadang hamzah tu hamzah wasal. Dalam keadaan ni hamzah wasal. Dia ada kepala sad atas alif tu. Yang duduk atas alif tu adalah kepala sad. Yang diambil daripada kalimah wasal. Waw sad lam. Waw sad lam makna wasal. Dia buang waw, dia buang lam. Dia ambil kepala sad, dia jadikan tanda kepada hamzah wasal. Ini dari segi pengajian ilmu dhabtul Quran. Kita mengaji dalam ilmu dhabtul Quran ada diceritakan benda ni. Bukan tanda apa tu, tanda kepala sad tu. Dia ambil kepala sad sikit je. Kalau kita sambung balik, bubuh waw di depan, bubuh lam di ujung. Jadi wasal. Mana menggambarkan kepada kita hamzah tu adalah hamzah wasal. Selepas lam ta'rif, lepas dia jumpa lam at-ta'rif, lam ma'rifah, maka dibaca dengan fathah Alhamdu. Hamdu. Mim mati bertemu dengan dal, hukum dia izhar syafawi. Alhamdu. Mesti diizharkan, dizahirkan bunyi sukun pada mim tu. Lillahi, lafzul jalalah. Lillahi, la. 2 harakat, lam dibaca dengan nipis. Sama juga pasal sebelum dia kasrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ra tebal. Al-alamin. Mad apa? Mad asli. Ada alif kecil tu. Tiap-tiap alif kecil tu menggambarkan ada alif asal yang dibuang. Mad asli baca dengan 2 harakat. Lamin. Mad arid disukun yang kedua kita jumpa. Baca 2 4 6 harakat. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Afdal hak banyaklah, hak 6 harakat. Perlu konsisten, mesti dibaca dengan seragam. Yang ni kalau 2 4 4 6 6. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Hamzah wasal sekali lagi kita jumpa. Baca dengan fathah sebab ada alif lam. Ada lam lepas dia. Ra tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Ha tu nak. Bezakan di antara ha dengan ha. Ar-Rahma tu ha. Yang kita nak Ar-Rahmanir ha. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Ar-Rahmani. Bukan nu. Ni. Ar-Rahim. Him. Hi kasrah. Balik kepada kaedah tadi. A, I, U. A, I, U. A, I, U. I, hi. U, usjudu. Arra. Itu kaedah dia, ukuran, indikator dia.
tempat kita nak ukur tu bunyi tu nak bunyi tak mana? I, U, I, U. Itu ukuran dia. Baru cantik bacaan tuan-tuan dengar pun bunyi lemak. Kalau telefon dalam radio pun orang tak perasan ni bukan orang Kedah ni, orang Arab baca lagu ni. Bunyi lagu tu. Kan? Maliki yaumiddin. Mad asli. Kita bacaan kita Hafs an Asim ni baca dengan mad asli situ. Ada bacaan orang lain dibaca dengan Maliki yaumiddin bil qasri tanpa mad. Ada bacaan yang baca tanpa mad, tapi kita Hafsun an Asim baca dengan ada mad di situ. Maliki yaumiddin. Yau bacaan lin. Ni bukan mad lin, dia huruf lin. Dibaca dengan lembut. Maliki yaumiddin. Yau. Saya teringat kaedah masa duk mengaji di Kelantan tu, dia kata seolah-olah kita menyedut udara masuk dalam perut. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Lembut lin ni. Yaumiddin. Dia bacaan lin, dia tak bukan mad lin. Kalau waqaf boleh jadi mad lin. Waw ataupun ya sebelum dia bagi fathah. Yaumiddin, tekan middin, jangan midin. Maliki yaumiddin, itu kita buang syaddah. Tekan Maliki yaumiddin. Mad arid li sukun 246 mesti konsisten. Kita tengok sekali lalu, sekali saya nak baca. Tuan-tuan ikut sekali lalu sebelum kita pecahkan kepada kumpulan. Iyyaka. Jaga syaddah tu. Iyyaka, tekan. Jangan longgak. Iyyaka na'budu tu longgak. Nak tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Jangan terlampau dalam. Makhraj dia di tengah halqum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Baik, itu yang ke-5. Dan yang ke-6, ihdi. Ni yang kita kata tadi. Tuan-tuan nak baca uhdika, ahdika, ihdika, tengok huruf hak ketiga tu baris di mana. Kalau hak ketiga tu huruf dal, baris kasrah mesti baca dengan kasrah lah. Kalau dal tu baris fathah pun baca dengan kasrah. Kalau dal tu baris dhammah mesti baca dengan dhammah. Ini ada dua ya. Sama ada kasrah ataupun dhammah. Hamzah wasal. Huruf ketiga dal berbaris kasrah, maka dibaca dengan kasrah. Ihdinas si. Tak payah muncul mulut. Ihdinas si, tak payah. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Tak payah muncul. Tak payah si. Tu hak payah kita boleh buat, hak mudah. Tak payah muncul lah. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Mahmus dibaca dengan berangin. Angin kot mulut nah. Angin keluar kot lain batas semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim. Pasal nak jaga qaf tu huruf isti'la, jadi mustaqim. Ataupun mustaqim. Kaf dengan qaf ni makhraj dia cukup dekat. Dia cuma beza, dia lari satu jari. Bukan jari ukang kau tu. Ukang kau ni. Sini sini dalam makhraj qaf. Dalam ni makhraj qaf. Luar ni makhraj kaf. Kalau tuan-tuan tak jaga betul-betul, dia boleh tertukar. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak jaga, ihdinas siratal mustaqim. Pasal dia dekat, dia jarak dia. Qaf duduk sini, dalam sikit, luar sikit. Satu jari adalah makhraj bagi kaf. Tu kena jaga. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Yang tu kita nak. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Tu kaf. Salah tu. Ubah huruf, kesalahan jali. Mustaqim ma'arid li sukun 246. Okey, ayat yang ke-7. Sira. Si. Tak muncul mulut pun. Si. Kalau muncul jadi kona dulu. Si. Tak cantik lah. Si. Pasal dia bagi kasrah.
Ra tebal. Siratal ladzi talla zi lam jaga jangan tebal sama. Jangan kerana nak jaga ta lam tu tebal. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta izhar, zahirkan. An'amta jangan an'amta, itu salah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladda. Nah, jaga sifat istitalah di situ. Amin. Kelai pula pasal amin ni berapa harakat. Orang kita ni dia suka berkelai sungguh. Amin ni cerita dia panjang. Sebab tu sunat kita saktah di antara waladdallin dengan amin berhenti sat. Untuk membezakan di antara ayat Quran dengan bukan ayat Quran. Sebab amin ni tak termasuk dalam ayat Quran. Walaupun setengah pandangan kata amin, ambil dalam suratul Maidah tu. Satu pandangan, banyak pandangan. Satu pandangan saya ambil dalam kitab tafsir ni kalau tak silap. Yustahabbu liman yaqra al-Fatihata an yaqula ba'daha amin mithlu Yasin. Makna dituntut sunat bagi orang yang membaca Fatihah. Dia membaca selepas daripada waladdallin amin. Amin itu mislu Yasin. Sebagaimana kita baca Yasin. Yasin kita baca macam mana? Yasin. Lepas tu amin. Amin. Dengan kadar 2 harakat pada A. Itu satu pandangan. Pasal apa? Pasal kita tengok ejaan dia pun Hamzah, Alif. Mak situ mak badal. Dari segi mak lah, dari segi tajwid. Satu pandangan. Kata dia sunat bagi orang yang membaca Fatihah itu, dia baca selepas daripada waladdallin dengan amin. Dengan kadar 2 harakat seperti Yasin. Yasin. Amin. Sama. Wa yuqalu amin bil qasri. Boleh juga dia baca dengan amin bil qasri tanpa mat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin pun boleh juga. Wa ma'nahu, makna amin tu apa dia? Allahumma stajib. Ya Allah, terimalah doa kami ni ya Allah. Terimalah permohonan kami. Hak kita duk baca 7 ayat tadi ni, doa kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim apa semua tu, akhirnya kita kata apa? Amin. Allahumma stajib. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami. Wa qala at-Tirmizi, Imam Tirmizi kata, ma'nahu la tukhayyib raja'ana. Imam At-Tirmizi kata, ya Allah, jangan hampakan permohonan kami. Walaupun demikian dalam kitab-kitab fiqh pun ada disebut boleh panjang sampai kadar 6 harakat pun boleh. Amin. Ataupun dengan baca dengan kadar mat lazim. Amin. Ambil daripada ayat dalam suratul Maidah. Wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Tu banyak pandangan, banyak pendapat dalam masalah amin ni. Ikut tuan-tuan selesa manalah. Saya kalau saya baca dalam sembahyang amin dengan kadar 2 harakat tu je. Kadang-kadang ada tu imam tegur kita, ustaz kami di sini baca amin 6 harakat ustaz. Kita kata tak apalah. Mana-mana pun tak apalah. Sebab semua ni ada sandaran, ada tempat kita ambil, bukan kita reka dan sebagainya. Benda ni benda yang luas, jangan kita sempitkan. Baik, waladdallin amin. Baik tuan-tuan, kita ada sikit masa lagi. Saya nak baca sekali, tuan-tuan tolong perhati. Lepas saya baca kita akan ikut ramai-ramai. Lepas tu boleh juga. Kita nak beri berapa juga? 11.30. Itu 11.30 juga, no? Baik, tuan-tuan tolong perhati. Saya akan baca sekali. Tuan-tuan perhati. Kemudian kita akan baca, saya akan baca sekali lagi, tuan-tuan tolong ikut. Kemudian kita akan sudahi dan kita akan pecahkan kepada kumpulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syai. Tak payahlah muncul mulut. Syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tolong ikut tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Itu bacaan kita. Kita wakaf pada tiap-tiap ayat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, itulah sedikit sebanyak mengenai dengan pengenalan suratul Fatihah. Dari segi sejarah, dari segi hukum-hukum tajwid, perlu kita mengaji, perlu kita dalami supaya bacaan kita ini tepat. Kalau tak tepat pun hampir-hampir tepat. Salah dalam keadaan kita mengaji itu dimaafkan. Tapi jangan salah kita dalam keadaan kita tak mengaji. Itu adalah salah silap kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, memberi kepada kita taufik dan hidayah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.